Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. ولما استقر أنه لا بد للعبد منهما جميعا فالعلم أولى بالتقديم لا محالة. Alhamdulillah, kita sambung lagi muzakarah kita Minhajul Abidin, karangan bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sehingga pada malam ninya kata dia walamma, dan tatak kala mana istaqarra, telah tetaplah, annahu, bahawasanya, nyo tak ada rojok ke mana-mana dia panggil. Nah, nyo tak ada marjek dome, nyo boleh buat gola ya dia panggil. Nah, nyo dia panggil hala wa sya'an. Kalau ngaji di pondok tu dome nyo tu tak ada rojok ke mana-mana, dome hala wa sya'an dia panggil. Nah, annahu, bahawasanya, ataupun tatmimul kalam, nak menyempurnakan cakapan. La budda, tidak dapat tidak, mana mesti, lil abdi, bagi seseorang hamba, minhuma, daripada keduanya, ay minal ilmi wal ibadati, jami'an, semua sekali, dua-dua. Tidak boleh salah satu, tak boleh. Ilmu saja, ibadat ada, tak boleh. Ibadat saja tanpa ilmu, tak boleh. Maka tak kala mana tetaplah bahawasa tak dapat tidak, mana mesti bagi hamba tu daripada ilmu dan ibadat kedua-duanya sekali. Fal ilmu aula bitakdimi la mahalata, maka bermula ilmu itulah aula. Apa makna aula? Terlebih utama, afdal, terlebih banyak pahala, atau ahak, terlebih berhak. Gitu dah. Dengan didahulukan min ghairil ilmi, yaitu min ibadati, berbanding dengan ibadat,
la mahalata, tidak ada keraguan lagi. Itu. Jadi ilmu dan ibadat itu mesti kedua-dua sekali kita hamba tu kena hijau. Nah, tak boleh salah satu, ilmu saja tanpa ibadat, atau ibadat saja tanpa ilmu. Tak boleh. Tapi tak dapat tak dapat tidak bagi hamba dua-dua, ilmu dan ibadat, hak mana dulu antara dua. Nah, jadi hak mana dulu antara ilmu dan ibadat? Maka jawabnya Imam Ghazali, ilmu tu lebih dulu daripada ibadat. Dulu je, lebih aula didahulukan ya. Bukan orang panggil ilmu tak beramal ibadat, bukan. Jangan silap nah. Tu ilmu tu lebih aula dengan didahulukan, la mahalata. Kenapa ilmu tu lebih aula, lebih afdal, lebih berhak? Aula wa afdal wa ahaq. Bitaqdimi la mahalata li'annal ilma, kerana bahawa ilmu itu al-aslu, ialah asal. Ilmu itu ialah asal. Asal bagi agama ialah ilmu. Dinuna bunyanu 'alal ilmi, la 'ala munasabatil aqli. Agama kita tu dibina di atas ilmu, tidak dengan munasabah akal. Jadi kalau kita tidak menitik berat kalau orang panggil soal ilmu di dalam agama, maka akan sampailah satu masa nanti kebinasaan pada umat agama ini, umat agama Islam ini, umat Muslim. Hanya Islam itu tidak ada apa-apanya melainkan pada nama, pada syiarnya saja, pada simboliknya saja. Pakat-pakat piyah belaka, pakat menyanggut serba berjubah belaka. Tapi tanya hukum basic-basic fardu ain pun tak lepas, tak lulu. Pasal tak mengaji, tak ada ilmu. Berat dah tu. Kalau sampai tahap tu berat. Pasal apa tak ada ilmu? Pasal tak ada orang nak mengajar. Pasal apa tak ada orang mengajar? Pasal kebajikan orang mengajar pun tidak terjaga. Rumah pun nak runtuh tok guru. Rumah pun nak runtuh tok guru pondok, rumah nak runtuh. Cabut habisnya zen-zennya tak. Tak boleh baiki. Berpuluh-puluh tahun dah. Padahal institusi pendidikan pondok tu duduk di bawah kelolaan kerajaan, bukan swasta. Kalau swasta tu benarlah, mungkin duit orang ramai, orang tolong dapat sikit, sipel sikit, taruh sikit, kan gitu. Tak payah kata apalah. Ni kalau bawah kerajaan sendiri pun nak hancur rumah tok guru. Kalau rumah tok guru bocor, cabut atap, macam mana tok guru nak mengajar? Kata tok guru duduk rumah lagu tu lah baru zuhur. Berat mentaliti kita tu. Berat orang Malaysia kita kalau mentaliti tok guru kena duduk rumah sebesar rebai ayam. Rumah kena kecil-kecil besar rebai ayam. Ini baru tok guru zuhur ya. Zuhur tu duduk di kecil. Besarnya harta dunia yang dimiliki. Tak tahu. Zuhur ni bukan duduk di besarnya kecil harta dunia yang kita milik. Kalau gitu, tokoh-tokoh yang hebat-hebat, kaya raya, bahkan penguasa raja dalam Islam ni tak zuhud belaka. Tak zuhud lah. Iskandar Zulkarnain tu kan. Iskandar tu nama dia, Zulkarnain tu gelar dia. Pasal apa digelarnya Zulkarnain? Yang mempunyai dua tanduk. Mana? Timur, Masyriq wal Maghrib. Timur dan barat tu di bawah kekuasaan Iskandar seorang. Dia seorang raja, bayar. Raja Selangor, Raja Perlis, Raja Susan ni pun kaya tak ada arah nak royak dah. Apalagi kalau dia seorang jadi raja tu timur dan barat, dia raja. Kaya sungguh. Kalau gitu tak suruh muka kaya kan. Istana besar. Tak suruh. Suruh bukan duduk di rumah kecil besar. Rumah yang besar beraya pakai basikal buruk karat hijau sekalipun, kalau tengok orang pakai kereta Porsche ke Lamborghini ke apa, hati dia dak titik alih tak clear. Dia tak zuhud. Dia hubbud dunia. Dia tu cinta pada dunia. Gitu.
Jadi zuhud ni bukan duduk di zahir pemilikan harta. Hak tu kismatun minallah. Habuai hak telah Allah Ta'ala bahagi dah sedia kala. Zuhud tu duduk di hati kita tu, cinta kau tak cinta pada harta dunia hak Tuhawi pinjam sementara hidup. Tuhawi milik sementara hidup. Itu zuhud. Jadi zuhud tu bukan duduk di rumah kecil rumah tu. Besar rumah Tok Guru ni. Tak zuhud ni. Tak kena gitu. Patut rumah Tok Guru besar-besar beraya gitu baru zuhud. Tak kena mentaliti kita tu tak betul. Salah gitu. Patut rumah Tok Guru nak besar. Pasal tetamu ramah nak mari. Minta tolong sembahyang hajat lah, minta tolong tahlil lah, minta tolong doa lah, wa'ai tawar lah, macam-macam. Kalau rumah Tok Guru besar beraya, pergi nak mari. Kan gitu. Maka mu buat mentaliti lagu tu kena buat kita dalam kepala otak. Salah tu mentaliti kita. Tok Guru kena rumah kecil, kereta buruk banyak, mampu tolak semua daripada start enjin tekan minyak. Salah gitu tu. Tok Guru tak kira lah, ada hak lagu tu, ada hak sederhana, ada sebab rezeki tu kismatun minallah. Jadi kalau kebajikan Tok Guru kita tak jaga di pondok, lebih-lebih lagi institusi pondok tu di bawah kelolaan kerajaan sendiri, bukan swasta dah. Lagu mana nak diharapkan Tok Guru mengajar anak murid dengan tenang? Apabila tak boleh mengajar anak murid dengan tenang, macam mana nak lahir pula pelapis ulama? Maka hak lahir kemudiannya orang-orang yang bergelar dengan ustaz tapi fardu ain pun tak lepas. Awak tu masuk televisi, orang tanya, ini macam mana yang ustaz? Orang yang buat maksiat, orang yang buat kecurangan ke apa maksiat lah, minum arak ke zina, adakah dia termasuk di dalam takdir Allah Ta'ala? Apa yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada azali lagi? Jawab apa ustaz? Orang tanya ustaz pun jawab. Doktor ni jawab ni. Dia kata sebenarnya bukan semua yang berlaku di dalam alam ini di bawah perintah Allah Ta'ala, di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, di bawah kawalan Allah Ta'ala. Berat. Ada benda dalam yang berlaku dalam alam ni bukan di dalam kawalan Allah Ta'ala dah. Lepas tu hamba sendiri yang menentukan untuk berbuat maksiat. Hamba tu yang menjadikan perbuatan maksiatnya. Allah tak ada terlibat dalam hal tu. Bahkan dia larang kita buat maksiat. Sebiji Qadariyah Mu'tazilah. Sebiji Qadariyah Mu'tazilah. Pak bayar ke moci-moci ada tengok TV tanyalah ustaz. Oh iya mungkin. Mu'tazilah berapa ribu orang tengok cerita. Rancangan tanyalah ustaz tu. Tak tahu di mana kudrat hamba, kudrat Tuhan, iradat hamba, iradat Tuhan, fungsinya. Tak lepas fardu ain tu cakap lagu tu. Tak banyak lah ni. Pakai subab janggut, hitam atas dainya. Pakai jubah belah 2-3 lapis lagi, redak saku atas bahu baku, cak kemah tak cabut. Bawa akidah batiniyah Ismailiyah, Syiah Ismailiyah batiniyah. Ya sendiri tak tahu tu akidah Syiah Ismailiyah. Sereka-rekanya. Tak mengaji, tapi sibuk nak jadi syekh. Tuan guru, Syekh Al-Fadil. Orang panggil mulia-mulia pangkat. Berat. Tu jaga dah. Padahal kalau orang mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, maklum dah. Apa sahaja yang berlaku di dalam dalam kerajaan Allah, semuanya ialah di bawah kekuasaan Allah. Allah yang mengada, Allah yang menentu. Fa'alul lima yurid, dia buat apa yang dia tentu. Artinya dia tak buat apa yang dia tidak tentu. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang berbuat memberi bekah itu tidak adalah ia melainkan hanya perbuatan Allah satu-satunya sahaja, Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Tuhan yang maha kuasa kita ni tak ada sifat berkuasa je, ada juga kudrat. Tapi kudrat kita tu kasab waliktisab, usaha baik, usaha buruk. Iradat kita lil ikhtiar, memilih. Kudrat Allah apa?
Litakthir fil ijad wal i'dam wal razq ila akhir. Kudrat Allah Ta'ala memberi bekas pada menjadi, mengada, meniada, menghilang, mengangkat, menjatuh, memberi rezeki, meningkat rezeki, menghidup, memati. Dan apa yang dia buat tu? Muafakat apa yang dia nak. Mana iradatnya, penentunya. Dia taksis, dia tentu azali lagi. Nah, bukan baru nak tentu sekarang ni. Fir'aun ni aku nak je kafir kau Islam. Berat Tuhan kalau lagu tu. Tadi Tuhan tak tahu sedia kala lagi Fir'aun tu nak mati kafir. Tak. Belum ada satu makhluk Tuhan buat. Sedia kala lagi azali, tanjiziyun qadimun. Luluh sedia kala. Tuhan tu tahu Fir'aun mati kafir. Dan Tuhan tu nak, Tuhan tentu Fir'aun kafir. Mati kafir. Siapa masa Tuhan menjadi mati kafir sungguh Fir'aun. Apa Tuhan tak tahu Fir'aun mati kafir? Tak, Tuhan tahu sedia kala. Dia Tuhan nak tak Fir'aun mati kafir? Nak. Tuhan tentu, sebab tu jadi. Mati kafir tak Fir'aun? Mati kafir Fir'aun. Dah? Lagu tu. Tapi kita hamba ni diberi iradat kudrat untuk memilih. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang nak pilih beriman, silakan. Siapa yang nak pilih kufur, silakan. Maka sebab tu kita pada zahirnya seperti seolah-olah bebas memilih. Dia panggil kita ni mukhtarun zahiran, tapi pada hakikat majburun batinan. Hakikatnya kita juga digagari. Kita nak pilih balik ke rumah bani, nak selamat kan, nak aksiden. Selamat. Kan kita? Lalu kita pun usaha dah untuk selamat. Usaha untuk selamat. Jalan kan motor duduk tepi, jangan duduk tengah macam trailer gitu. Jalan kapur bawa slow. Jalan kapur pun bawa supaya dengan highway. Pak lain. Tak kena. Bawa slow. Dah? Nak masuk cabai segenar dulu. Jangan masuk dulu baru segenar. Kayak gitu. Tapi ternyata kalau nak berlaku aksiden, berlaku tak? Berlaku. Paling kanan, paling kiri, paling tak ada ni. Yang tekan minyak, degum melanggar. Allah. Kita pilih nak selamat. Kita usaha untuk apa yang kita pilih selamat. Tapi terkadang tak selamat. Aksiden tak? Apa kita putus asa kau? Malah dah aku patuh undang-undang ni. Lepas ni aku tak sedar bawa selo-selo ikut undang-undang. Aku nak bawa laju langgar semua lampu merah gitu. Putus asa dah saya. Kalau kena tanya ke polis tanya kenapa laju sangat ni? Sebenarnya cik, dulu saya patuhi undang-undang tapi tetap aksiden. Jadi saya rasa peras. Boleh gitu? Boleh. Kita ni sebatas ikhtiar usaha. Jadi kalau kita sabar dapat pahala. Gitu. Sabar dengan apa hak Tuhan tentu. Jadi apabila berlaku, tahulah, oh ini takdir aku azali lagi. Hak Tuhan tentunya aku aksiden. Walau aku pilih nak selamat. Maka kita sabar. Dapat pahala tak? Dapat pahala lah. Maka sabat wa alaiha maktasabat. Pahala usahaan yang baik kita dapat. Dosa usahaan yang jahat kita dapat. Jadi kita dibalas pahala dosa tu kerana usaha. Bukan kerana kita yang menjadikan perbuatan kita. Gitu. Ya? Jangan jadi Jabariyah. Kalau Jabariyah, kita tu tidak ada kudrat iradah. Kita tu seperti kapal atas ketah ni. Kemana angin bertiup, ke situlah dia akan pergi. Angin bertiup bilik kiri. Dia tak akan pergi ketah ni ke kanan, jalan merata rewa, siapa kau tandah berok gap, tak ada. Kalau ke kanan. Ada. Katanya Jabariyah kita hamba ni seperti kapas, kertas, tisu yang tidak dijadikan oleh Allah kudrat iradah untuk memilih dan usaha. Semuanya Allah berlaku. Atau Jabariyah. Sesak tak? Sesak tak tu? Boleh jadi kafir tak? Boleh jadi kafir apabila menghalalkan benda yang haram. Dia nak minum arak. Dia kata, haram tu arak tu. Itu mana ada haram. Allah yang menggerakkan tangan saya. Allah yang mengangkatkan botol arak ni. Tengok. Allah yang menggerakkan air ni. Allah gerakkan mulut saya nganga. Masuk mulut saya. Takkan haram ke? Halal lah. Kalau tak apa tak tu, kafir. Menghalalkan benda yang haram. Jabariyah ni kita tapak ya. Muka, dem mata muka dia ni. Kalau dia marah, dia kata, saya pun seperti awak juga. Tidak ada kudrat iradah. Tiba-tiba Allah
menggenggam tangan saya buku 5 ni, lalu Allah Ta'ala, sudahlah, saya tak nak tumbuk awak dia ni. Orang bawa atas muka awak, jadi marahlah pada Allah, jangan pada saya. Kayak gitu. Itu Jabariyah. Dia bodoh lah Jabariyah ni. Lawan Jabariyah tadi kau masuk televisyen, tanyalah Ustaz tak TV9. Nah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, lawan kontradik. Kalau Jabariyah kita langsung tidak ada kudrat iradah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, kita diberi oleh Allah kudrat iradah, dan kudrat iradah kita berfungsi dengan fungsi seperti kudrat iradah Allah. Mana? Iaitu iradah kita menentu apa yang kita mahu, dan kudrat kita menjadikan apa yang kita tentu. Kita yang menentu. Apa yang kita nak, kita boleh tentukan, dan apa yang kita tentu, kita pasti boleh buat. Kita boleh. Okey kita. Itu Qadariyah. Sebab Allah buat kudrat iradat untuk kita. Jadi apabila Tuhan buat ada kudrat iradat kita, Tuhan takkan Tuhan belakang nak buat. Tuhan dah relax dah pula. Kita lah yang tentu apa kita nak, dan kita buat apa yang kita tentu. Maka kalau Jabariyah, kita hamba ni majburun zahiran wa batinan, digagahi secara zahir dan batin, dipaksai secara zahir dan batin. Qadariyah, Mu'tazilah pula balik, kita ni mukhtarun zahiran wa batinan, kita yang menentu dan menjadi secara zahir dan batin. Qaul yang rajih kata tak kafir Qadariyah ni, fasik mubtadi'. Tapi qaul Maturidiyah menghukum kafir. Sebab teruk pada Majusi lagi. Majusi i'tiqad mu'athirain, dua je yang memberi bekas. Perbuatan memberi bekasnya hanya dua. Mana? Tuhan cerah, Tuhan gelap. Kayak gitu, penyembah api. Ni Mu'tazilah, Qadariyah, berapa banyak yang memberi bekas ni? Air dapat memberi bekas, kesan pada menghilangkan dahaga. Makanan nasi dapat memberi bekas, kesan pada mengenyangkan. Panadol dapat memberi kesan, bekas pada menyembuhkan demam. Kita, apa yang kita nak, pasti kita boleh buat. Kita yang menjadikan perbuatan kita. Banyak. Teruk pada Majusi dia kata Maturidiyah. Maka kafir juga. Tapi kau tu marjuh, lemah. Kau yang rajihnya belum kafir lagi. Pasal Qadariyah, Mu'tazilah kata kudrat iradat yang ada pada kita tu, kemampuan tu Allah juga yang menjadi. Sebab ada Allah yang menjadi tu, maka nak hukum kafir tu agak berat sikit. Baik. Ahlus sunnah aku mana? Ahlus sunnah tidak gitu. Ahlus sunnah tidak Qadariyah, tidak Jabariyah. Mana? Tidak Jabariyah. Kalau Jabariyah kata kita tidak ada kudrat iradah, ahli sunnah kata kita dijadikan oleh Allah kudrat iradah. Ada kudrat iradah pada kita. Tapi ahli sunnah tidak seperti Qadariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Mana? Kalau Qadariyah, Mu'tazilah kata kudrat iradah kita lah yang menentu dan menjadi, ahli sunnah kata tidak. Kudrat iradah kita tu hanya memilih dan mengusahai saja. Supaya apa? Hikmatnya Tuhan buat ada kudrat iradat pada kita, supaya sah disandar, dinisbahkan perbuatan tu perbuatan kita, dan sah untuk dibalas dosa pahala. Tu ya. Jadi kita pilihlah. Kita nak kaya ke kita nak miskin? Berhak tak kita pilih? Berhak. Saya nak kaya, maka kita berusaha untuk kaya. Walau tak pernah kaya, tapi jangan putus asa. Nego bankrupt, nego tak untung, balik modal budak, baru kali nego dah. Orang kata tak salah, nego mu ni majar dah, rugi dah ni. Nego sampai mampu tak kaya. Tanya je, mu tahu mana mu tu ke? Jangan putus asa, tetap nego. Jadi sabar tu dapat pahala tak? Dapat pahala kita sabar. Sabar tidak. Malah dah nego benda halal. Nego haram pula lah, buka disko, buka kelak judi pula. Jangan, sabar. Dah tak kaya-kaya ni, nego ikut syariat tak kaya-kaya. Sabar, dapat pahala. Mu pilih nak kaya, mu usaha untuk kaya, tapi tak kaya tu sebab apa? Tak sabar masa lagi boleh jadi. Tuhan tentu tu kita tak tahu kan? Kita tahu tak Tuhan tentu apa? Tak tahu. Oleh kerana tak tahu itulah kita tu disuruh berusaha.
Tiba-tiba tak kaya sungguh, mati dengan miskin. Pahala banyak sebab sabar dia tu. Apa tak? Ataupun kaya lepas tu. Kaya sungguh. Alhamdulillah. Apa hak aku pilih, apa hak aku usaha, rupa-rupanya sudah ditakdir Allah sedia kala lagi. Artinya sudah Allah tentu, dan sampai masa saat baru Allah menjadi. Tentu tanjizi qadir. Menjadi tanjizi hadis pada sifat kudrat. Dulu dapat pahala laka. Tutung orang mukmin tu tutung. Dapat ke apa yang pilih, tak dapat ke apa yang pilih, butung kedua-dua. Nah. Sama, berubah, nak sehat, kita pilih, ikhtiar. Pilih. Yang menyembuh Allah. Nah, kayak gitu. Yang menentu kita berubah dengan doktor tu, klinik ni. Adakah sembuh, tak sembuh, pakai ubat tu, ubat ni. Allah. Sebab tu kita orang ahli sunnah ni bila makan Panadol, tak sembuh-sembuh. Tak ngamuk pergi bakar kilai Panadol ada. Ngamuk dia pergi bakar doktor, pergi bakar klinik, basuh klinik penipu. Dah lah, cak mahal. Aku makan kat selori dah ubat. Tak sembuh-sembuh. Berat lah gitu orang tu. Yang menjadi tu Allah. Yang menentu tu ialah Allah. Kita iradat kita hanya memilih. Ni soal sama ada baik buruk tu duniawiyan adatan. Benda bahasa duniawi atau secara adat. Au dinian ukhrawiyan, ataupun bahasa agama, bahasa akhirat. Kita pilihlah. Nak Islam kau nak kafir. Nak syurga kau nak neraka, kita pilih. Kita berhak memilih. Tuhan bagi kita pilih. Tapi bila kita pilih satu pilihan, kita usaha apa yang kita pilih, tahulah kita bahawasanya pilihan kita dan usahaan kita ketentuan Allah azali, dan hakikatnya dialah yang menjadi. Okey gitu. Maka sebab tu berhujjah dengan hujjah Allah berbuat perkara yang keji, yang maksiat, yang kufur apa semua tu, ada 3 hukumnya haram, 1 hukumnya halal. Asalnya haram tak boleh. Sebab Tuhan suruh kita kata ma asabaka min hasaratin faminallah. Apa yang mengena daripada kebaikan ke atas kamu, katalah daripada Allah, supaya kamu selamat daripada riak, ujub, sum'ah, takabur. Boleh semaya, boleh mengajar, boleh mengaji. Saya kata, hebat awak ni, boleh semaya, doa. Kok Tuhan belaka ni. Kayak gitu. Hadza min fadli rabbi. Tuhan belaka ni. Ampun ni tak ada. Selamat. Supaya selamat riak, ujub, sum'ah, takabur. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang mengena ke atas kamu daripada kejahatan, katalah daripada dirimu, supaya kamu boleh koreksi diri. Kalau bahasa duniawi yang adatan, pasal apa kita ni tak utuh-utuh nego rugi semua. Mari kita bedah siasat, kita kaji balik. Marketing kita tak kena ke? Cara pekerja kita layan customer tak kena ke? Muka tak gitu siapa nak masuk kedai kata ni. Itu hikmat. Nah, kita buat kajian. Memanglah Tuhan tentu. Tapi jangan kita rugi ni pun Tuhan tentu. Ruginya. Kita tu berbakit untuk memotivasi diri, mengoreksi diri. Itu hikmat dia. Kalau hak bahasa dini yang ukhrawiyan, berbangkit perasaan untuk bertaubat. Ya Allah, banyaknya dosa aku, lemahnya iman aku, lemahnya aku nak lawan nafsu aku. Maaflah segala kesilapan aku, kesalahan aku, ya Allah, ampunilah dosa aku. Kayak gitu. Kalau tidak lagu tu kak, apa gua mu berlaku hak buat kak. Nah, mu apalah. Jangan kita. Nah, itu ayat syariat tu, bukan ayat akidah tu. Kalau ayat akidah, kullun min indillah. Katakanlah Nabi Muhammad, semua daripada kebaikan dan kejahatan daripada Allah. Kullun ay minal khairi wa syarri minallah. Tapi tak boleh kita nisbah kejahatan kepada Allah. Haram. Sama ada kejahatan tu duniawiyan urfan, adatan, atau dinian ukhrawiyan. Tak boleh. Hatta mana? Beruk. Beruk tu keji dah. Keji, bewok. Tak boleh kita ayat anak kita. Tengok. Beruk. Tuhanmu, Allah yang buat tu. Haram kecil tu. Hatta anak kita kata, abah, huduhlah beruk. Siapa yang buat beruk ni? Nah, kita jawab atas jalan umum. Semua benda ni adik, Allah yang menjadi. Tu, ajar adab. Jangan siapa lagi, Allah lah buat beruk tu. Huduh dah. Haram cakap lagu tu. Kita menisbah benda yang qabih, yang keji
kepada Allah. Walaupun benda tu keji pada adab, tak boleh. Pada hakikat siapa yang buat beruk? Siapa buat bewa? Siapa buat babi? Siapa buat anjing? Siapa lagi? Allah lah. Tapi tak boleh kita sandar benda buruk kepada Allah, melainkan fi maqamit ta'lim, pada tempat mengaji ni. Tak apa, harus. Sebab libayanil waqi'i, kerana nak royak, nak menerang tentang realiti. Nah, hakikat hak sebenar. Duduk saja kedai kopi, tengok babi lalu dah. Entah dah siapa buat babi. Allah lah tu. Haram tak ada pasal-pasal boleh berdosa cakap gitu. Berdosa apa? Memang babi tu Allah buat ke? Iya. Tapi munggi sandar perkara yang tidak baik pada Allah. Apalagi di sandar maksiat. Saya free hand macam ni pun Allah lah yang menentu. Beratmu. Walaupun betul pada hakikat, tapi haram. Tak boleh. Maka ada 3 yang haram, 1 yang halal. Mana yang pertama yang haram? Yang haram apabila seorang yang umpama raja, umpama yang ada kuasa, dia nak menghalalkan, orang panggil kezaliman yang dia nak menghadap. Nah, maka dia kata ini Allah yang tentukan, haram. Nah, kata macam mana ni? Nah, ya mak berhormat macam mana ni? Barang tu ni makin mahal ni. Baru beli Panado 2 keping, air 100 pelah 2 botol. 20-30 hia dah. Allah. Kayak gitu. Harga tak macam mana ni? Mula kata kalau turun jatuh orang tu akan jadi murah semua barang. Satu troli RM50 kita boleh. Nah. Lalu keluar. Sebenarnya ni semua ketentuan Allah, takdir Allah Ta'ala. Haram. Walaupun betul hakikat. Sebenarnya betul. Memang Allah Ta'ala tentu. Tapi tak boleh dia cakap lagu tu. Kerana apa? Nak menghalalkan kezaliman. Tak boleh. Nah, dia kena kata, Allah maaflah, kita ke hamba yang lemah. Kita telah pun berusaha. Sebab banyak formula kita ni. Ada formula 1, formula 2, formula 3. Ada berapa puluh formula yang kita telah cuba berusaha. Tapi kita sebatas berikhtiar berusaha. Kita hamba yang lemah. Gitu tak apa. Jangan Allah Ta'ala berlaku kaya menentu harga barang turun naik. Mu nak kata aku zalim apa? Tak boleh. Haram. 1. Haram menyandarkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah untuk menghalalkan perbuatan zalim. Yang kedua, menyandarkan perbuatan tidak baik kepada Allah yang menjadi yang menentu. Nah, demi untuk memperbolehkan dia berbuat maksiat. Ini tidak mesti raja umpama penguasa, tidak. Dia nak minum arak. Kata, haram tu. Mana ada haram macam mana aku boleh kata haram? Allah kan yang buat tentu saya boleh minum arak. Jangan berzina haram. Haram ke? Kaki saya bergerak nak berzina ni Allah kan yang menentu dan menjadi. Takkah haram ke? Kalau ada di dalam hatinya menghalal, kufur. Kalau kata lagu tu semata-mata kata haram. 2. Yang ketiga, untuk melepaskan daripada hukum qadhi hakim. Dia perogoh bersiri, kena takak, didakwa di mahkamah. Lalu nak dijatuhkan hukuman. Tapi nak jatuh hukum hudud tu bayarlah. Pasal hukum hudud tu kena dapat orang saksi yang adil. Adakah 4 saksi sentiasa nampak? Tiap-tiap kali dia rogu ke bersiri, perogoh bersiri. Jadi adakah 4 orang saksi tu sentiasa ada? Tiap kali rogu nampak. Betul ni? Ayat lagu tu. Payah nak jatuh hukum kalau tu. Nah, maka jatuh hukum juga dengan hukum ta'zir. Tu sebab kalau ada orang yang menuduh berzina, dia kena bawa 4 orang saksi. Ni yang menzinai orang ni. Mana 4 saksi? Ada tak yang adil? Yang nampak dengan mata kepala sendiri, bukan pakai kantor pembesar ke CCTV. Dah. Direct. Ini mata dia, itulah keris masuk dalam sarung. Kenapa? Apa dia berzina tepi jalan? Payah tu dalam Islam ni. Nak hukum kau orang tu berzina dengan hukum had. Tapi bukanlah bermakna perogoh bersiri bertepuk tangan. Macam mana? Kau yang kena rotan 80 sebatan. Aku sedap-sedap je. Bukan dah. Bukan. Ada lagi. Turun pada ta'zir. Ditengok CCTV. Ada DNA ke? Ada kesan-kesan apa ke? Kan gitu. Maka nak hukum dengan rejam sampai mati, sebab 100 hari, tak boleh lah, sebab tak cukup syarat nak hukum hudud. Maka dihukum ta'zir atas kebijaksanaan hakim pemerintah.
50 tahun penjara contoh, atau 20 tahun penjara sebab 10 kali macu ajubo yang memang aja. Bukan sebab cara Islam sini. Cara sibik. Nah. Belum hakim nak jatuh hukum tu ya. Nanti dulu yang arif. Nanti. Tu aku kata kenapa? Tertuduh ingin ucap apakah? Ingin ceramah apa-apakah? Dia kata ya. Yang arif sebelum yang arif jatuh hukum, ingin sekali saya menyatakan kepada yang arif. Nah, sesungguhnya saya jadi perogoh bersiri ni, ini juga ketentuan Allah. Allah yang menjadikan saya perogoh bersiri. Takkan saya dihukum, Allah yang menjadi yang menentu. Hakim yang arif hukum Allah. Bengok hakim kalau tak ngajak akidah ahli sunnah agak upah lah. Ya juga deh. Ya juga macam mana ni? Nah, itu haram. Sebab apa? Sebab nak lari daripada hukuman. Itu 3 ni haram. Menghalalkan kezaliman, memperbolehkan melakukan maksiat, nak melari daripada dijatuh hukuman. Adapun yang keempat, menghilang cerca maki orang, ini harus. Perogoh bersiri itu juga dihukum dah. Lalu dah hukumnya dalam penjara 20 tahun, dibedah, disebab 10 kali sebatan. Dia telah lalui menerima balasan di dalam penjara. Tapi bila dia balik ke kampung, orang kampung tahu dia perogoh bersiri. Dah ni. Iya ni siapa kau kita ni? Ni bukan perogoh bersiri mula ke? 20 tahun dulu kena takak dah. Oi, perogoh bersiri balik dah. Gegak kampung dah. Dia masuk ke darucik orang. Perogoh, keluar. Kamu. Dia nak minum air kedai kopi kata, perogoh bersiri tak benar. Keji aku bukan. Akhir nak mari surga untuk siap awal lagi hamba. Perogoh jangan masuk. Habis mocik-mocik habis lagi. Bagus. Macam mana dia nak hidup dalam kampung ni? Maka ketika itu boleh dia berhujah. Orang kampung. Benarlah aku dulu tu jahat, aku dulu tu bermaksiat, aku dulu tu perogoh bersiri. Berapa siri tak tahulah, aku sedih pelupa ya. Tapi mu kena ingat, apa yang berlaku dulu tu, itu semua ketentuan Allah Ta'ala. Dan aku sudah menjalani hukuman yang setimpa dah di dunia ni. Tolonglah mak aku. Ada. Boleh. Supaya menghilang caci maki manusia. Supaya orang kampung tu ingat, iya juga. Tak apalah kita pergi peluang lah. Jangan rogo Rogo siap. We peluang untuk dia hidup dalam masyarakat. Itu hukumnya halal. Berhujjah dengan hakikat. 3 tadi haram. Walaupun betul hakikatnya. Tak boleh kita sandar benda yang jahat kepada Allah. Jadi apa yang kita pilih, apa yang kita usaha, Allah yang menentu dan Allah yang menjadi. Tidak ada di dalam alam, di luar alam ini selain daripada Allah sesuatu yang tidak duduk di bawah rentahan Allah, di bawah kekuasaan. Tak ada. Kalau ada, Allah bukan Tuhan bermakna. Allah bukan Tuhan. Sebab Tuhan itu mesti semua selain daripada dia, walau sebutir zarah iftiqar kepada dia, berhajat kepada dia, tak boleh lepas dengan dia. Kita, apalagi kita ni tak lepas dengan Allah Ta'ala. Nak kelip mata Allah. Kalau Allah tak bagi kelip, dia kata stop. Sudahlah, gua nak tak boleh kelip ni. Masuk habis debu-debu. La tataharraku zarratun illa bi'iznillah. Tidak gerak satu zarah melainkan dengan izin Allah. Bi qudratihi wa iradatillah. Wa iradatih. Dengan perbuatan Allah dan ketentuan Allah. Sudah. Bahaya. Sebab itulah li'annal ilma al-aslu, asal. Ilmu dan ibadat mesti kita kena himpun dua-dua. Tetapi di antara ilmu dan ibadat, yang mana lebih aula, lebih mustahak, lebih afdal didahulukan? Ilmu lebih aula didahulukan. Kenapa? Li'annal ilma al-aslu. Kerana ilmu tu ialah asal. Jadi agama kita tu ialah ilmu. Dinuna bunyanu ala ilmi la ala munasabatil aqli. Habis. Wadalilu li'annal ilma al-aslu wadalilu. Kerana ilmu tu ialah asal bagi agama dan dalil, hujah. Dia tak boleh agama ni mu tahu di mana Tuhan ni ada, Tuhan ni sedia, Tuhan ni kekal.
Nabi Muhammad tu ialah Rasul. Dia tu benar. Dia tu menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah dengan menyampaikan. Dia tu cerdas, bijak, laksana. Kau tahu mana? Hai, tahu di mana? Mana? Tok guru, ustaz mengajar gitu berlaku. Tak boleh. Agama kita tak boleh lagu tu. Tu dia panggil taklid tu. Taklid. Ikut mulut orang tanpa tahu dalil. Tak boleh. Kita mesti kena tahu dalil. Itu dah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Nabi Muhammad SAW, hatu burhanakum. Bawa datang hujah kamu. In kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar orang yang benar. Bermakna kita kata kita ni agama benar tak? Al-Haq, Islam, dinul haq. Apa yang dibawa datang oleh Nabi al-Haq? Ya. Ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid-darurah. Semua al-Haq. Tapi kalau kita sendiri tak tahu dalilnya, haknya di mana? Berat. Jelas kata agama kita bukan semata-mata akal binaannya, bahkan didasari dengan ilmu. Sapu khuf saja tu tidak di bawah khuf, tapi di atas khuf. Muna sabuh akal, hok patut disapu atas ke bawah? Bawah lah. Sebab bawah ni kita duk jijok-jijok debu ke apa. Tapi tak, sapu atas. Kebelek tu. Ta'abbudi. Ikut semata-mata perintah Allah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Walidzalika, dan kerana demikian itulah, ai likaunil ilmi aslan wa dalilan, kerana keadaan ilmu itu ialah asal bagi agama dan dalil hujjah bagi agama. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amal. Bermula ilmu tu imam bagi amal. Ada tu imam duduk belakang, ada. Kata tu imam duduk belakang sudahlah. Allah akbar. Nak turut mana kalau tu imam duduk belakang? Tu imam semua duduk depan tengok dah. Kalau ilmu tu imam bagi amal, bermakna ilmu kena duduk depan pada amal. Patut amal ni wal amalu tabi'uhu. Amal ni pengikut bagi ilmu. Atau dalam riwayat lain, ma'mumuhu, makmumnya ilmu. Gitu. Jadi sebab tu makmum duduk belakang. Jangan kata kedudukan saja, perbuatan kita tak boleh litah tu imam. Perbuatan kita tak boleh litah tu imam. Tu imam baru, tu jangan kita bar dah, jangan. Banyak nak tengok lagu tu, tapi tak bukan surah ni lah. Surah lain. Tu imam baru, tu dia bar. Siap dah dia bar. Jangan. Biar tu imam bar dulu baru dia tu. Gitu. Ni tu imam baru Allah bar. Siap dia Allah bar dia. Tambak tu imam ni. Itulah ada cari hak muda-muda kata. Ni tua sok monat ni. You marah pula dah hatinya dah. Jangan. Kita kena tu imam tu pergi dulu. Allahu akbar. Habis tu imam roh akbar, tu imam habis, baru kita apa? Allahu akbar. Gitu. Sama juga tu imam bukan qauliyah saja, fi'liyah pun begitu. Tu imam nak rokok. Tu imam pun kena ngaji jugalah. Sebab ada juga tu imam, you rokok dulu baru Allahu akbar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. You rokok dah. Allahu akbar. Ni berat juga tu imam mana tahu. Banyak masjid-masjid saya tengok lagu tu. You rokok dulu. Kalau sudah rokok, bukan Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Allahu akbar tu takbir intikola. Takbir berpindah daripada satu rukun ke rukun yang lain. Supaya tidak ada sunyi di dalam gerak-geri sembahyang kita daripada zikrullah, maka disunatkan takbir. Mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita nak gerak rokok ni. Allah. Sepanjang-panjang kita bergerak tu, Allahu akbar. Siapa hak rokok? Bar. Gitu. Bukan rokok dulu baru Allahu akbar. Bangun dulu, sami Allahu liman hamidah. Tungging dia sujud. Allahu akbar. Parok tu imam pun. Lepas tu imam kena mengaji pakai pekoh itu. Hak tu imam. Hak makmum pula. Hak tadi belombok dengan tu imam.
Nah, kalau nak berlomba tu sama hari semaya Jumaat lah mai rumah. Ataupun mesti tu email lagi sini. Nah, dia berlomba gaduh dengan tu email. Tu email pergi dulu, tu email rokok dulu. Pak, tu email siapa hak rokok? Barulah kita apa? Allah Akbar rokok. Tu email sami Allahu liman hamidah. Jangan tu email satu kita dah Rabbana lakal hamd. Jangan. Tu email sudah dah sujud. Siapa ada anggota sujud tu email atas jadah, atas latar. Barulah kita pun Allah Akbar sujud. Sama juga tu email nak qiyam balik. Kalau dia duduk istirahat, penat kita. Dah. Kalau dia tak duduk istirahat, penat sikit. Tu email nak bangun ke rakaat seterusnya. Allahu Akbar. Bunyi ra akbar tu email habis. Baru kita makmum pun bergerak. Allah. Tu gitu. Sebab ju'ilal imam liyuktamma bihi. Dijadikan iman tu supaya kita ikut. Bila ikut, orang yang diikut kena pergi dulu, mengikut kena pergi kemudian. Macam kita nak pergi Putrajaya kata, awak tahu tak jalan nak pergi Putrajaya? Tahu. Oh, saya ikut awak boleh tak? Boleh. Kabar-kabar kita pas depan, ikut mana? Ni. Ikut tu mesti yang diikut di depan, yang mengikut di belakang. Jangan litah orang yang kita ikut. Dia pergi dulu, biar pergi dulu. Baru kita boleh ikut. Ya segenaki kita kiri, yang masuk roundabout, kita masuk roundabout. Ya putar kat dengan 10 kali, situ pun kita putar juga. Ni. Pasal kita pengikut dia. Dia yang diikut. Gitu. Bila kata dia yang diikut, maka dia kena pergi dulu. Jangan kita litah dia. Kita litah cu. Mereka dia tu sesat. Nah, nak korang roundabout kat 10 kali ni kata dia kata tahu jalan Putrajaya. Bukan dia dah ni 10 kali tawah kat roundabout ni. Tak tahu dah ni. Pak, segenap boy ikut mufarakah. Kalau semaya kan gitu. Nak ko 14 rakaat insya ni bukan dia dah ni. Kan gitu. 4 rakaat aja. Salah tu imam tak diikut. Mufarakah. Lah gitu. Samalah ilmu kena dahulu daripada amal. Karena ilmu tu imam, amal tu makmum. Wa innama saral ilmu aslan matbu'an yalzamu kataqdimuhu 'alal ibadati li amroini. Molek dah tu stesen dia tu. Wallahu a'lam. Stesen. Kalau disambung lagi, panjang lagi pula jadi. Wallahu a'lam wa ilmuhu ata. Kita sambung semua pula. Wa innama dan hanya sahaja saral ilmu, jadilah oleh ilmu tu aslan, akan asal matbu'an yang diikutkan, yalzamu kataqdimuhu yang memestikan akan dikau oleh mendahulukan dia ilmu alal ibadati di atas ibadat li amraini, kerana dua perkara. Bapaknya kita kata apa ilmu kena didahulukan daripada ibadat ni Ustaz? Kenapa? Apa ada sebab tak? Ada sebab. Dua kali. To be continue. Gitu ya, tak ada selalu drama ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atahu. Allahu Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya qahhar ya qahhar. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Ya Muntaqim, Ya Muntaqim, Ya Muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab. Ihzim a'da'al muslimin, wa ansuril muslimin alaihim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahuda wal zalimin wal mujrimin. Allahumma alayka bil yahuda al mu'tadin wa man nasarahum wa man awanahum wa man walahum. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustada'afin fi Palestin, khususan fi Gazzah wa fi kulli makan wa fi kulli ardil Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.